Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini sebagaimana yang dijanjikan, kita akan baca dari ayat 118, iaitu kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Kisah teragung, dan surah ni dinamakan surah Taubah. Surah ni dinamakan surah Taubah, dan inilah kisah taubat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Baik, kita berhenti setakat itu dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, indahnya istighfar dan indahnya taubat. Kita baru ni baca tentang istighfar, dan hari ni kita nak baca tentang kisah taubat. Taubat ni istimewa. Taubat ni istimewa. Sehingga Allah boleh mengampunkan dosa siapa saja yang dia nak ampunkan. Walaupun dosanya menggunung tinggi. Apatah lagi kalau orang tu orang baik. Kalau orang baik kemudian dia tersalah, lagilah Allah Ta'ala mengampunkan. Kita baca dalam hadis cerita 100 orang yang bunuh, seorang lelaki yang bunuh 100 orang. Akhirnya dia diterima taubat hanya dengan sebab perjalanannya nak menuju kampung orang-orang salih. Ada orang yang diterima taubatnya kerana terlalu takut kepada Allah. Diampunkan dosa-dosanya kerana sifat takutnya kepada Allah yang suruh anak dia bakar mayat dia bila dia mati. Jadi kisah keampunan Allah ni, taubat ni istimewa. Sangat-sangat istimewa. Hari ni yang kita nak baca ialah kisah taubat 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala ats-tsalatsati alladzina khulifu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan mereka.
sehingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Jadi ini ayat yang menggembirakan, sebagaimana saya sebut semalam. Ayat yang sangat menggembirakan, yang menunjukkan Allah menerima taubat 3 orang yang tidak pergi perang Tabuk, yang mana orang yang beriman, bukan munafik, tapi dia ketinggalan. Baik, kisah mereka ni panjang lebar. Dalam Riyadhus Salihin pun ada, dalam kitab tafsir pun ada, dan dia adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hari ni kita baca hadis. Kita baca hadis ni. Baik, ringkas cerita, sanad dia ni panjang lah. Saya cerita bahawa Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah salah seorang puteranya Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika dia buta. Makna Ka'ab bin Malik ni akhir hayat dia buta. Jadi anak dia yang duk pimpin dia. Jadi anak dia ni menceritakan. Dia kata, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan peristiwa tentang dirinya ketika dia turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia tidak turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ataupun hina takhallafa, ketika dia tertinggal dari perang Tabuk. Terjemahan dia ni agak itu sikit, tapi tak apalah, saya duk cari-cari tadi tak jumpa terjemahan bahasa Melayu. Nak cari pula nanti masa pula lah. Tapi okeylah, kita boleh baca. Sebab saya akan banding dengan teks yang asal bahasa Arab dia. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, saya tidak pernah tertinggal menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang beliau ikuti kecuali perang Tabuk. Mana tak pernah tertinggal perang kecuali dia ikut belakang. Kecuali perang Tabuk. Melainkan perang Badar. Perang Badar ni bukan perang. Sebab perang Badar ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela seorang muslim yang tidak turut dalam perang Badar. Yang demikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bertujuan awal hanya ingin menyerang kafilah kafir Quraisy. Kafilah dia, Ir, yang sedang berada dalam perjalanan dengan mengendarai unta, sehingga Allah mempertemukan kaum muslimin dengan musuh mereka tanpa waktu yang disepakati sebelumnya. Perang Badar lain. Perang Badar asalnya bukan perang, nak pergi ambil, nak sekat kafilah dagang. Jadi Ka'ab bin Malik masa tu tak pergi. Jadi dia tak pergi Badar dan Tabuk. Hak lain semua pergi. Saat itu saya ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah, ketika kami berjanji untuk membela Islam. Dan dia ni termasuk orang yang awal Islam dia, sehingga dia berjanji dia ni telah salah seorang yang duduk berbai'ah pada malam Aqabah. Istimewa lah, bukan orang biasa-biasa. Okey. Baik.
Kemudian dia kata apa? Meskipun menurut saya turut serta dalam perang Badar tidak sebanding dengan turut serta dalam malam Aqabah. Pada dia, orang yang ikut perjanjian Aqabah lagi istimewa daripada orang yang ikut perang Badar. Perang Aqabah tu berapa puluh orang je. Aqabah yang kedua tu 70 lebih orang. Kemudian meskipun perang Badar lebih popular pada kebanyakan orang. Di antara cerita ketika saya tidak turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk adalah berikut. Dia kata saya benar-benar tidak berdaya dan tidak ada orang yang lebih mempunyai keluasan daripada saya ketika saya tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang dia kata saya ni paling saya kuat, paling saya ada duit, ada harta lah, ialah waktu saya tak pergi perang Tabuk. Maknanya dia waktu dia tak pergi tu adalah waktu kemuncak kesenangan dia. Allah uji dia. Demi Allah, sebelumnya saya tidak menyiapkan 2 ekor tunggangan sama sekali dalam pelbagai peperangan. Tetapi dalam perang Tabuk ini saya menyiapkan 2 ekor haiwan tunggangan. Oleh kerana harta dia banyak, dia pelun ni tak pernah ada 2 tunggangan nak pergi perang, kecuali pada perang Tabuk ni kalau kira dia ada 2 tunggangan untuk pergi perang. Boleh bawa unta dia. Okay. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang Tabuk, berangkat ke perang Tabuk pada saat cuaca sangat panas. Dapat dikatakan bahawasanya beliau menempuhi perjalanan yang amat jauh dan penuh risiko serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Nabi ni nak pergi masa musim panas, perjalanan jauh, risikonya besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin apa yang akan mereka hadapi bersamanya. Jadi Nabi bagi tahu siap-siap. Oleh kerana itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan perang yang cukup. Bila nak pergi awal ni, Nabi pun pesan siap-siap supaya cukupkan kelengkapan. Pada saat itu kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tanpa ditunjuki melalui surat tugas untuk berperang. Hanya ramai sangat orang nak ikut Nabi masa tu, turun semua sekali sehingga tak ada catatan perintah perang ni. Maknanya tidak ada kata kehadiran, tak ada kehadiran. Semua kena pergi belakang. Okey? Tak ada catat diwan disebut dalam lafaz yuridu ad-diwan. Tak ada kata satu tulisan yang mencatat jumlah mereka, kehadiran mereka, tak ada. Tapi nak ayatnya ramai orang Islam. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang tidak muncul kerana ia ingin tidak turut serta berperang. Ia menduga bahawa ketidakturutan itu tidak akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tidak ada wahyu yang turun mengenai dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Faqalla rajulun, bukan kata. Sangat sedikit orang yang tidak ingin turut berperang, maksudnya. Sangat sedikit orang yang tidak ingin turut berperang, kecuali dhanna anna dhalika sayukhfa alaihi malam yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayukhfa alaihi malam yunazzil fihi. Maknanya sangat sedikit orang yang tak nak ikut berperang. Kalau yang tak nak ikut pun dia sangka Rasulullah tak akan tahu dia tak pergi sebab jumlah terlalu ramai. 30,000 ni ramai. Jadi dia ingat Rasulullah kalau tak pergi pun Rasulullah tak perasan.
Rasulullah SAW pergi berperang ke perang Tabuk ketika hasil panen, ya, hasil tuaian buah sangat memuaskan, masak. Ya. Buah tengah masak. Sehingga saya harus memalingkan perhatian dari hasil panen tersebut. Maknanya, kalau pergi, terpaksa tinggalkan buah-buahan yang sedang masak ranum. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap-siap, saya pun pergi untuk mencari perbekalan bersama mereka. Lalu saya pulang tanpa memperolehi perbekalan sama sekali. Saya berkata dalam hati, saya dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu-waktu. Oh, payah terjemahan dia ni. Payah terjemahan di Indonesia ni, payah ni. Tapi nasib baik kita ada bahasa Arab. Hak Arab tu kita faham lagi lah. Maknanya apa? Dia kata apa? Fatajahaza, bila Nabi SAW pun bersiap, orang mukmin pun bersiap, aku pun pergi nak bersiap juga. Tapi bila aku balik, aku tak bersiap. Pergi Nabi SAW suruh bersiap-siap, dia pun pergi, masa tu pergi lah. Bila dia balik nak ambil barang-barang dia, dia kata tak apa. Aku bila-bila masa aku nak beres. Dah ready dah. Okey. Falam yazal dhalika yatamadi bi hatta shammara bin nasil jid. Demikianlah keadaanku sehinggalah orang waktu sungguh-sungguh orang bersiap-siap betul-betul, aku pun masih lagi yatamada, maknanya melengah-lengahkan. Aku pun masih lagi melengah-lengahkan. Jadi cerita Ka'ab bin Malik. Kemudian, fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan was muslimuna ma'ahu. Kemudian waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi tu, aku masih lagi tak siap. Wa qultu, dan aku kata, atajahhazu ba'da yaumin aw yaumaini thumma ulhiquhu faghadautu ba'dama fasalu li atajahhaza. Sehingga dia kata, waktu Nabi dah pergi, aku kata tak apa, aku siap sehari 2 hari lagi, aku pergi menyusul. Aku pergi menyusul sebab dia ada kelengkapan cukup. Faraja'tu walam aqdi min jihazi syai'a. Waktu Nabi pergi pun dia balik rumah dia tak siap juga. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. Falam yazal dhalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu wa fahamamtu an artahila fa'ulhiquhum wa laita anni fa'altu. Thumma lam yaqdiru dhalika li fatafiqtu idha kharajtu fin nas. Dia kata apa? Orang pergi belakang, aku tak siap, sehinggalah mereka pergi jauh, dan di saat itu barulah aku nak pergi. Lalu aku pun sangka, kalaulah aku pergi awal, nescaya aku boleh ikut juga. Maknanya dia terlepas. Dia pun terlepas. Dia terlepas perang, tidaklah menjadi kesedihan padaku, melainkan bila dia balik Madinah, dia tengok semua orang yang tak pergi itu munafik belakang. Melainkan orang tak pergi itu orang-orang yang anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kecuali aku tengok orang tak pergi itu orang yang dikenali sebagai sifat dia munafik. Au rajulan mimman azzarahu Allah, ataupun orang yang memang ada keuzuran. Orang hak cacat ke, orang OKU, orang hak sakit, orang ni tak pergi. Patut tengok lain, geng dia tak ada. Yang ada geng munafik ya. Sudah dia. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun tak sebut aku. Sampailah ke Tabuk. Bila sampai di Tabuk, Nabi baru tanya. Nabi kata, mana Ka'ab bin Malik? Sudah.
Ada seorang lelaki dari Bani Salamah, dia kata dia ni terhalang oleh kesibukan dia dengan harta benda dia lah, kesenangan dia. Dia terhalang dengan kesenangan dia. Kata Muaz bin Jabal, bi'sa ma qulta, sangat buruk apa yang kamu kata. Ya Rasulullah, kami tak tahu pada Ka'ab melainkan benda baik je. Jadi kita sangka baiklah pada Ka'ab, apa dia tak datang. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi diam. Berkata Ka'ab bin Malik, apabila sampai kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Kemudian bisikan dalam tubuhku kata, aku pun rasa sedih. Sedih, kemudian duk fikir, aku nak tipu, aku nak berdusta. Wa aqulu bima dha akhruju min sukhtihi gadan. Dan aku nak bagi alasan yang boleh mengeluarkan aku daripada kemurkaan Nabi. Ini buatkan Nabi tak marah. Okay? Wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku pun tanya pandangan orang-orang yang ada daripada kalangan ahli keluarga aku. Tanya dia pasal masalah. Falamma qila, apabila dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'annil batil wa 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Apabila kata Nabi ni nak sampai dah, aku pun rasa zaha 'annil batil, hilanglah kepadaku kebatilan, maknanya tak jadi nak menipu. Dan aku kata aku tidak akan berjaya menipu, tak akan berjaya menipu, dan aku tak akan selamat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'tu sidqahu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berazam nak cakap benar. Waktu pagi-pagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada perang tu, Nabi duduk di masjid. Nabi salat 2 rakaat. Kemudian Nabi duduk. Bila itu datanglah orang-orang yang tak pergi. Menghadap jumpa Nabi. Bagilah alasan masing-masing. Kami tak pergi sebab ni, kami tak pergi sebab ni. Macam-macam lah. Dia kata apa? Ada yang sampai bersumpah dengan Nabi kan? Cerita munafik sebelum ni lah. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Yang bagi alasan jumpa Nabi ni lebih kurang 80 orang lebih. Ramai. Nabi pun menerima pengakuan mereka secara nyata, apa yang mereka sebut secara zahir, dan Nabi istighfarkan untuk mereka. Adapun rahsia mereka hanya Allah Ta'ala yang tahu, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bila aku sampai, aku bagi salam. Nabi pun senyum dengan senyuman orang yang marah, senyum kelak. Nabi senyum juga. Nabi senyum tapi senyuman al-mughdib, dia kata. Senyuman orang yang marah. Senyum kelak lah. Sengih tu sengih nak marah. Thumma qala li ta'al. Kemudian Nabi panggil dia, mari sini. Nabi tengok, Nabi panggil. Ta'al, Nabi panggil. Fajitu amshi, aku pun datang, jalan, aku pun duduk depan Nabi. Nabi kata, kenapa kamu tak pergi? Bukankah kamu dah beli tunggangan nak pergi? Dia ada 2 dah. Bukan kamu dah beli dah tunggangan. Qultu ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kalaulah aku duduk depan orang lain selain kamu dari penduduk dunia ni, nescaya aku akan la ra'aita, nescaya kamu akan tengok, aku akan bagi alasan sehingga aku boleh menyelamatkan dari kemarahannya.
aku boleh bagi alasan. Maknanya, kalau selain engkau ya Rasulullah, aku akan bagi alasan supaya aku selamat dari kemarahannya. Laqad u'titu jadalan. Aku ni orang yang pandai bercakap. Jadalan makna orang pandai berjidal. Aku ni mulut kalau buat cakap memang tak kalah. Lakin ni akan tetapi ya Rasulullah, aku tahu sekiranya aku bercakap kepada engkau pada hari ini dengan satu perkataan dusta, kemudian engkau redha kepadaku, engkau pun lepas aku, melainkan Allah Azza wa Jalla akan bongkarkan kedustaanku yang menyebabkan engkau marah kepada aku. Sekiranya aku bercakap benda benar, tajidu alayya fihi, kamu akan tahu, tajidu alayya, kamu akan marahlah kepada aku, kamu akan marah kepada aku. Akan tetapi aku mengharapkan kesudahan yang baik dari Allah. Biarlah Nabi marah pun, tapi aku mengharap kesudahan yang baik dari Allah. Wallahi ma kana li uzur. Dia kata, demi Allah Rasulullah, aku tak pergi tak ada uzur, tanpa keuzuran. Aku tak pergi tak ada sebab. Ngaku terus. Wallahi ma kuntu qad afragh wala aisara minni hina takhallaftu anka. Sedangkan demi Allah, waktu aku tak begitu adalah waktu paling aku senang dan paling aku mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad sadaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adapun orang ni dia bercakap benar. Nabi kata, orang lain tu Nabi kata okey belaka. Tapi Ka'ab bin Malik Nabi kata, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ni dia bercakap benar. Faqum, Nabi kata bangunlah, hatta yaqdiyallahu fika, sehingga Allah Taala yang memutuskan urusan kamu. Orang lain Nabi maafkan. Nabi Ka'ab, bangun, kamu ni urusan kamu serah pada Allah. Faqumtu, aku berbangun. Kemudian bangun bersama kedatang kepadaku beberapa lelaki dari Bani Salamah, dan mereka ikut aku. Faqalu li, mereka kata, wallahi ma alimnaka kunta adnabta dhanban qabla hadha. Dia kata, demi Allah kami tak tahu, kami tak pernah kenal kamu ni buat dosa sebelum ni. Kami tak pernah tahu kamu buat dosa sebelum ni. Walaqad ajizta an alla takuna i'tadharta ila Rasulullah bima i'tadhara bihil mutakhallifun. Dia kata, kenapa kamu tak bagi alasan sebagaimana orang lain bagi alasan? Kata Ka'ab, dia kata, fa wallahi faqad kana kafika min dhanbika istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bagi alasan, kemudian Nabi istighfar, cukuplah Allah mengampunkan dosa kamu dengan istighfar Nabi. Lalu dia kata, wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a fa akdhiba nafsi. Dia kata, mereka pujuk aku, hampir-hampir aku pergi nak bagi alasan dusta kepada Nabi. Kemudian thumma qultu lahum, aku pun tanya mereka, hal laqiya ma'i hadha ahadun, ada tak orang lain selain daripada aku sama dengan aku? Mana hak Nabi kata urusan kamu, dia datang mengaku tak ada alasan, Nabi kata urusan kamu serah pada Allah. Ada tak orang lain macam aku juga? Mereka pun kata, ada dua orang lagi. Qala mithla ma qulta, dua orang lagi kata sebagaimana kamu kata. Aku pun tanya,
Siapa dua orang tu? Mereka kata Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Fadhakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran li fihima uswah. Jadi dua orang tu adalah dua orang salih, dan mereka tu adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Aku tak pergi perang Badar. Kemudian famadaitu hina dzakaruhuma li qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamana. Jadi aku pun bila dengar begitu, bila mereka tu kata ada lagi dua orang, aku kata tak apalah, aku tak pergi ngaku depan Nabi. Tadi kan dia orang pujuk suruh pergi. Jadi bila dia tanya ada lagi orang, kata ada dua orang, Murarah dan Hilal bin Umayyah. Dia kata kalau macam tu aku ikut. Aku ikut dia orang lah, maknanya aku tetap dengan pengakuan depan Nabi. Kemudian Nabi SAW larang orang Islam bercakap dengan kami. 3 orang ni dilarang bercakap dengan kami. Ya. Kemudian manusia menjauhi kami. Sehingga wataghayyaru lana hina tanakkarat li fi nafsil ard. Mereka pun menjauhi kami, memulaukan kami sehingga aku terasa seperti asing di bumi sendiri. Fama hiya bil ardi allati kuntu a'rif. Dia seperti bukan bumi yang aku kenali sebelum ini. Mana seolah-olah duduk tempat orang tak kenal belaka. Tengok orang ni, orang tak pandang. Tengok orang ni, seolah-olah aku duduk di bumi yang lain daripada sebelum ni. Siapa begitu sekali. Nabi larang orang bercakap dengan kami. 3 orang ni, tak ada seorang pun bercakap dengan dia. Okey. Falabithna ala dhalika 50 lailah. Kami duduk dalam keadaan itu 50 hari, 50 malam. 50 malam orang tak cakap. Lebih pada PKP ni. Kata PKP kita boleh telefon. Nah, ni orang pulau. 50 hari. Kita kena 2 minggu PKP pun. Nah, berasa tak boleh, kena keluar rumah juga. Jalan-jalan. Budak pun lagi tak selesa, apa tak lagi orang tua dah. Fa amma sahibaya, adapun 2 orang tu, 2 orang lagi, 2 orang tak pergi tu, mereka ni duduk je di rumah, menangis je di rumah. 2 orang ni duduk menangis je di rumah. Adapun aku ni hak paling kuat, hak paling semangat. Aku pergi semayang, solat dengan orang. Aku pergi masjid, pergi semayang, tapi orang tak tegur. Wa atufu bil aswaq, aku pergi ke pasar. Fala yukallimuni ahad. Dalam masa aku pergi solat ke, aku pergi pasar ke, seorang pun tak cakap dengan aku. Seorang pun tak cakap. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada solat aku pergi. Aku pun jumpa Nabi di tempat Nabi solat. Fa usallimu, aku bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kata, aku nak tengok Nabi gerak ke dak mulut dia. Dia jawab dak salam aku. Dia bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pergi solat tu, aku pergi solat dekat dengan Nabi dan aku curi-curi tengok Nabi. Nah. Dia ingat, dia kata maksudnya aku summa usalli qariban, aku pergi solat dekat dengan Nabi, aku curi pandang. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya fa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Kemudian apabila aku pergi aqbaltu ala salati, aku pergi nak solat, waktu Nabi tengok tu, kan Nabi tengok
kiri kanan tu. Nabi pandang je aku, Nabi berpaling daripadaku. Nabi tengok, Nabi paling. Nabi tak jawab salam dia. Pulau lah. Tu tak pergi masjid tu, pergi masjid, pergi pasar. Hatta idza tala alayya dhalika min hajril muslimin masyaitu hatta tasawwartu ha'ita abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Bila semua orang pulau, aku pun pergi kepada kebun Abi Qatadah, dinding kebun dia. Aku pergi, ni jauh sikitlah daripada kota, maknanya luar Madinah. Fasallamtu fa wallahi ma radda alayya salam. Aku bagi salam kepada dia, sepupu sendiri ni. Sepupu pun tak jawab salam. Sepupu pun tak jawab salam. Maka aku kata, wahai Abu Qatadah, demi Allah, tidakkah kamu tahu bahawa aku sayang, aku cinta kepada Allah dan Rasul? Wahai Abu Qatadah, mu tahu dah aku, mungkin kenal aku. Bukankah kamu tahu aku ni sangat mencintai Allah dan Rasul? Abu Qatadah diam, tak kata apa. Dia orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi dia tersalah tak pergi perang. Semua orang pulau dia. Dia kata, mu tak tahu ke aku juga cinta kepada Allah dan Rasul? Abu Qatadah senyap. Qala fa'udtu dhalika. Aku pun ulang jumpa dia lagi. Tanya dia lagi. Dia diam. Dia diam. Sampai 3 kali bila aku tanya, demi Allah aku pun cinta kepada Allah dan Rasul. Dia pun diam. Akhir sekali dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maknanya apa? Mereka tidak mendahului Allah dan Rasul. Sahabat ni, orang ni ngaku dah, aku juga cinta kepada Allah dan Rasul. Pupu dia lagi. Dia jawab apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Qala fafadat aynaya. Di saat itu aku pun menangis. Aku menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku pun berpaling daripadanya sehingga aku menempel di dinding-dinding. Duduk menangis, sandar, nak balik ke rumah. Fabaina an amshi, ketika mana aku berjalan di kota, di pasar Madinah. Tiba-tiba ada seorang yang datang ke Madinah daripada Syam. Yang datang berniaga di Madinah daripada Syam. Kemudian dia kata, siapa boleh tunjuk kepada aku Ka'ab bin Malik? Manusia pun tunjuk kepada aku, dia pun datang. Dia datang, dia pun bagi kepadaku satu surat daripada Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku memang boleh menulis, aku reti baca. Dalam surat tersebut dia kata, amma ba'du faqad balagana anna sahibaka qad jafaka. Telah datang kepada kami bahawa sahabat kamu memulaukan kamu. Wa inna Allah lam yaj'aluka fi darin hawanin wala madya'ah. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan engkau dalam negeri yang hina dan sia-sia. Datanglah kepada kami, nescaya kami akan memuliakan kamu. Faqultu hina qara'tu hadha wa hadha aidan minal bala. Aku pun bila baca surat tu, kata inilah dia, ni juga bala. Ni juga bala. Datang suruh tinggalkan Rasulullah, bergabung dengan dia. Kemudian fatayammamtu bihi tanur. Aku pun bila tengok ada tempat masuk roti tu, tanur, api tu, aku pun campur surat tu dalam api. Kemudian fasajartuhu bihi hatta idza ma kemudian aku pun marah kepada dia lah. Aku
Kemudian datang bila hari yang ke-40, dalam 50 hari itu, hari yang ke-40, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu supaya menjauhi isterimu. Lepas 40 hari, Rasulullah kata, utusan kata, Rasulullah perintah kamu menjauhi isteri. Aku tanya, apakah aku perlu menceraikan dia ataupun tidak perlu? Bahkan dia kata, cukup kamu menjauhinya. Maknanya tak perlu cerai, cuma cukup kamu menjauhinya. Qala wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Faqultu limraati. Dua orang pun sama juga. Dua orang tadi pun sama. Aku pun kata kepada isteriku, baliklah kamu kepada keluargamu, duduklah bersama mereka sehingga Allah memutuskan apa yang Allah kehendaki. Kemudian datanglah isteri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Hilal ni orang tua dah, tak ada khadam. Fahal takrahu an akhdimahu? Apakah kamu marah kalau aku jadi khadam dia? Maknanya aku tidak duduk bersama dengan dia sebagai isteri, tapi aku nak duduk juga untuk khidmat kepada dia sebab dia tua, tak ada orang pembantu dia. Nabi kata, la walakin la yaqribka. Nabi kata, aku tak marah, tapi dengan syarat dia jangan bersama kamu. Maknanya jangan tidur sekali lah, duduk. Qalat innahu wallahi ma bihi min harakah ila syai'in. Dia kata, Rasulullah, sah kau nak tidur sekali? Dia sejak daripada kena Nabi suruh balik tu, dah menangis je kerja dia sampai ke hari ni 40 hari dia menangis. Orang yang hati dia ada rasa bersalah, ada rasa salah dengan Allah, ni orang yang orang panggil kita ni, kalau ada rasa tu bagus dah, rasa ada rasa bersalah dengan Allah. Ada orang buat salah dia tak rasa rasa biasa-biasa. Orang ni Nabi kata ke dia, balik rumah, dia kata sejak 40 hari tu, sah kau nak tidur kami ni? Rasulullah kata, boleh kamu duduk tapi jangan tidur sekali. Dia kata, Rasulullah, sah kau nak tidur sekali? Dia sejak hari pertama kamu suruh dia balik tu, nangis je sampai hari ni. Ni tengok sahabat. Kita menangis sebab apa kita menangis? Orang menangis sebab menangisi dosa dan kesalahan. Kita ni nangis benda lain dah. Allahul musta'an. Baik, dia kata sejak 40 hari tu nangis. Faqala li ba'd ahli law ista'dhanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ba'd ahli law ista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik. Beberapa orang isteri aku ni berkata kepadaku, pergilah minta dengan Rasulullah juga supaya kami boleh jaga kamu, sebagaimana Rasulullah bagi izin kepada isteri Hilal bin Umayyah. Qala faqultu, dia kata, wallahi la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adri ma yaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantuhu wa ana rajulun syab. Dia kata, aku takkan minta izin dengan Nabi sebab aku tak tahu apa Nabi nak kata kat aku kalau aku minta izin, sedang aku ni orang muda yang masih kuat. Hilal bin Umayyah tu orang tua, aku ni orang muda. Kalau aku pergi minta izin dengan Nabi, apa kata Nabi kat aku? Ini sahabat dia mikir gitu. Falabithna, kami pun duduk 10 hari lagi dalam keadaan tu. 10 hari tanpa isteri, cukup 50 hari.
yang kami dilarang bercakap-cakap dengan kami. Thumma sallaitu salatas subuh. Aku pun solat subuh pada subuh yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina. Semaya atas rumah. Aku semaya tu masa tu semaya subuh atas rumah. Fa baina ana jalisun 'ala al-hal. Waktu aku duduk lepas sembahyang tu, kemudian pada hari yang Allah Ta'ala sebut kami, di mana hari itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut ayat ni lah, daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Hari di mana hari ke-50 aku dah rasa sempit sungguh dah hati. Aku dah rasa dunia ni sangat sempit dah. Tak tahu dah lagu mana dah hari ke-50 tu. Sebab tiba-tiba sami'tu sarikhan awfa ala jabal sila' yaqulu bi'ala sautihi. Tiba-tiba aku dengar seorang lelaki naik atas bukit Sila'. Kita tengok kalau kita pergi umrah tu kan, ada bukit tepi Masjid Nabawi tu kan, Masjid 7 tu, Bukit Sila' tu. Lelaki tu kata dengan suara yang kuat, Abshir ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Aku pun jatuh sujud. Dalam keadaan tu dia dengar orang kata, wahai Ka'ab, bergembiralah. Aku dengar gitu, aku terus sujud. Aku sujud dan aku tahu an qad ja'al faraj min Allah, bahawa Allah Ta'ala telah melepaskan aku dan Allah Ta'ala telah menerima taubat kami. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan keampunan Allah kepada mereka pada waktu salat fajar. Maka datanglah manusia, ramai orang datang memberi khabar gembira kepada kami. Wa dhahaba qabla sahibayya mubashshirun, qibala sahibayya, dan mereka pergi kepada dua orang sahabat aku tadi bagi berita gembira. Wa raqada ilayya rajulun farasan wa sa'a sa'in min aslam wa awfa 'ala al-jabal fakana as-sautu asra' min al-faras. Dia kata orang pakak pergi belakang. Ada orang naik kuda nak mari bagi tahu kepada aku, Allah dah terima taubat kamu. Ada orang berlari datang nak bagi tahu aku, Allah dah terima taubat kamu. Ada orang naik bukit bagi tahu, wahai Ka'ab, Allah dah terima taubat kamu. Dia kata, dan adalah suara lebih pantas daripada semua tu. Mana yang aku paling dengar pertama adalah orang yang naik atas bukit tu. Lepas daripada tu, sahabat-sahabat semua gembira dengan taubatnya. Allah terima taubat mereka. Bukan dia saja terima, semua sahabat bila dengar tu gembira belaka. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu, bila datang kepadaku orang berteriak dari atas gunung tu, dari atas bukit, dia kata, naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibasharatihi. Aku buka baju aku bagi ke dia sebagai tanda terima kasih. Aku bagi ke dia sebagai tanda terima kasihlah, bagi tahu kat aku Allah dah terima taubat aku. Sebab dialah orang mula-mula sekali bagi tahu, dialah orang dengar atas bukit tu. Dia kata apa? Wallahi ma amliku yawma idzin ghairaha. Sedang demi Allah, aku tak ada pun baju selain daripada dua helai tu. Itu saja pakaian yang aku ada masa tu. Tapi kerana terlalu gembiranya dengan taubat ni, aku bagi kat dia pakaian aku. Wasta'artu thawbaini, aku pinjam pula dengan orang lain dua baju. Aku pinjam pula baju dengan orang lain. Falabistuhuma, aku pakai baju tu, aku pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqanin nas faujan. Waktu aku nak pergi tu, orang mari berbondong-bondong jumpa dengan aku. Orang ni datang, yuhanniuni bi taubatillah. Mereka kata, tahniahlah kepada kamu, Allah terima taubat kamu. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu dosa kita Allah terima ke tidak.
sahabat ni dia tahu dosa. Allah turunkan ayat terima taubat. Ini adalah satu anugerah Allah kepada mereka. Walaupun mereka ada kesalahan, tapi sahabat ni radhiyallahu anhum ajma'in, dia ni istimewanya Allah terima taubat dia, dan ada dalam Quran Allah terima. Kita ni boleh istighfar, kita boleh taubat, kita boleh baca doa, tapi kita tak tahu Allah terima ke tidak taubat kita, istighfar kita, dosa kita diampun ke tidak. Bahagianya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kata, berbahagialah kamu dengan taubat Allah sehingga aku masuk masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku tengok Rasulullah duduk je masjid. Manusia pun duduk keliling Nabi. Faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah yuharwil hatta sahafani wa hanna'ani wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairahu. Waktu aku duduk, aku masuk je, tiba-tiba bangun Talhah bin Ubaidillah, mari berlari kepadaku sehingga dia datang sahafani, berjabat tangan dengan aku dan mengucapkan tahniah. Kata dia, wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairahu, demi Allah tidak ada orang lain berdiri masa tu kecuali Talhah bin Ubaidillah. Qala fakana Ka'ab la yansaha Talhah, kata anak dia, demi Allah, anak dia kan cerita ni Abdullah kan, Abdullah bin Ka'ab bin, demi Allah ayah aku tak pernah lupa kepada Talhah. Maknanya perbuatan Talhah bangun sambut dia di masjid, hari taubat dia terima, dia sangat kenang dan dia tak akan lupa. Dia kata apa? Falamma sallamtu ala Rasulillah, aku pergi jumpa Nabi, kemudian aku bagi salam. Kalau sebelum ni dia bagi salam, Nabi jawab pun tidak. Nabi tengok dia pun Nabi paling lain. Tapi saat tu bila dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala huwa yabruqu wajhahu minas surur, Nabi jawab salam dia dalam keadaan wajah Nabi berseri-seri dengan gembira. Kata Nabi kepada dia, abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuk. Nabi kata, bergembiralah kamu dengan hari yang paling baik yang ada di atas kamu sejak kamu dilahirkan. Makna hari ini adalah hari yang paling baik dalam hidup kamu sejak kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Qala qultu, aku tanya, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, kebaikan tu datang dari Rasulullah ke kebaikan datang dari Allah? Dia tanya Nabi. Nabi kata, bergembiralah, hari paling baik daripada dalam hidup kamu. Dia tanya Rasulullah, hak paling baik ni, kebaikan ni datang daripada kamu ke datang daripada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal min indillah, tidak, bahkan kebaikan ni datang dari Allah. Kebaikan ni datang dari Allah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atu qamarin hatta ya'rifu dhalika indah. Dia kata Nabi ni, kalau Nabi gembira, berseri-seri wajah Nabi sehingga orang tahu Nabi gembira. Dan itulah seperti mana dia adalah kepingan bulan purnama, berserinya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, inna min taubati an akhla'a an khali'a min mali sadaqah ila Allah wa ila Rasulillah. Dia kata, ya Rasulullah, termasuk dari taubatku, aku nak lepas diri daripada harta aku dan aku nak sedekahkan kepada Allah dan Rasul sebagai tanda terimanya taubat aku, nak bagi semua harta dia kepada Allah dan Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amsik alaika ba'da malik
simpanlah harta kamu sebahagiannya. Fahuwa khairul lak. Dia kata itu lebih baik bagi kamu. Qal fa inni amsiku sahmil ladhi bi Khaybar. Aku simpan anak panah aku yang aku guna di perang Khaybar, yang aku dapat di Khaybar. Ataupun aku simpan bahagian aku yang aku terima dari Khaybar, harta aku yang diterima di Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah innama najjani Allahu bisidqi wa inna min taubati alla uhaddithu illa sidqan ma baqitu. Dan dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dengan sebab percakapanku yang benar. Dia kata, aku ni Allah Ta'ala selamatkan aku sebab aku cakap benar. Aku ngaku depan Nabi. Orang lain tak ngaku tu biarlah dah. Ni aku ngaku ni lah Allah ampunkan aku. Lalu dia bersumpah, ya Rasulullah, selama aku hidup, aku akan bercakap benar. Sebab dengan kebenaran ni lah Allah selamatkan aku. Jadi selama aku hidup, aku akan bercakap benar. Fa wallahi ma a'lamu ahadan, qala wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimin ablahu Allahu minas sidqi fil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allahu. Wallahi ma ta'ammadat kadhiban mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza wa inni la arju. Dia kata apa? Demi Allah, lepas daripada hari itu aku tak tahu orang mana orang Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia perkataan yang benar lebih daripada aku, dan aku tidak pernah lagi mengucapkan perkataan dusta walaupun benda-benda kecil. Sampailah hari ini kita ni kadang-kadang ucapan kita bahagia tak betul tu. Kalau orang tanya siapa mana dah tu, kita kata dekat dah ni, padahal jauh lagi. Benda-benda gitu pun kita rasa okey, tak ada masalah. Ni percakapan kita. Tapi sahabat ni, Ka'ab bin Malik, dia kata, aku tidak pernah cakap dusta. Lepas daripada tu, tak pernah cakap dusta. Wa ma ta'ammadtu kadhibatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala sejak daripada tu, sejak aku bersumpah depan Nabi, aku tak pernah cakap dusta. Sampailah ke hari ni. Wa inni la arju an yahfazani Allahu. Dan aku mengharap Allah Ta'ala jaga aku untuk tetap bercakap benar sampailah aku mati. Qala wa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar ila akhiril ayah. Kemudian dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Ta'ala telah turunkan ayat laqad taballahu, Allah terima taubat Nabi, muhajirin, ansar yang ikut, dan Allah juga terima wa 'alas thalathatil ladzina khulifu. Ayat kita pada hari ni Allah turunkan ayat ni. Kata Ka'ab bin Malik, dan Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang benar. Ini adalah perintah daripada Allah, rentetan daripada itu untuk bercakap benar. Jadilah orang yang bercakap benar. Kata Ka'ab bin Malik, fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qat ba'da an hadani lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma id. Dia kata, demi Allah, tidaklah Allah anugerahkan kepadaku satu nikmat yang lebih besar kepadaku setelah daripada Islamnya aku, kemudian sifatku bercakap benar depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Lepas tu kadang-kadang kita ni mikir, hari yang kita nak buat, kita tak sangka pun akan jadi macam ni. Betul tak? Sahabat Nabi ni, hari dia bercakap benar tu, dia sangka, kalau aku cakap benar ke,
Gini kalau aku cakap dusta. Dia hampir-hampir nak pergi jumpa balik Nabi, nak cakap bagi, sehinggalah dia kata ada 2 orang lagi, tak apalah. Saat dia kena pulau, dia tak tahu lagi apa yang nak berlaku. Bila turun ayat ni Allahu Akbar. Kita baca ni, hak kita tahu dah hujung pangkal. Dia ni berlaku ni, saat tu dia kata, anugerah yang paling besar Allah bagi kepada aku setelah daripada Islamnya aku, ialah Allah bagi kepada anugerah untuk aku cakap benar depan Nabi. Cakap benar depan Nabi. Sebab tu kita ni benar dengan Rasulullah ni, Allahu Akbar. Bersikap benarlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayanglah Rasulullah dengan benar-benar. Sebagaimana sahabat mencintai Nabi. Ikut sunnah Nabi, perjuang agama Nabi. Jangan rosakkan apa yang Nabi dah ajarkan. Itu antara sifat cinta kita kepada Nabi. Dan bersikap benarlah dengan Allah. Apa yang Allah bagi tahu kita benarkan. Kita beriman, kita percaya. Yang kita bersikap kita lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Jangan kita sifat kita lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Kita kena tunduk apa yang Allah Ta'ala nak tentukan untuk kita. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak ni. Dia kata, alla akuna kadzabtuhu fa uhlika ma halakal ladina kadzabu. Sehingga aku tidak berlaku, tidak berdusta kepada Nabi. Pada ucapannya. Hari tu dia mengaku apa? Aku tak ada alasan. Tu je. Dia kata, kalau aku cipta alasan hari tu, aku akan binasa sebagaimana orang munafik binasa. Sampai Allah Ta'ala kata, sampai mati pun. La yazalu bunyanuhum alladhi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Senantiasa perbuatan mereka bina masjid tu memberi kesan dalam hati mereka sampai mati. Kadang-kadang satu perbuatan kita hari ni bagi impak sampai kita mati. Kita tak tahu. Sebab tu banyakkanlah istighfar. Ni. Fa inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabuhu hina anzala al-wahyi asyarra ma qala li ahad. Ni. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada orang yang menciptakan alasan dusta. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun, mereka itu najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka neraka jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, dan itulah balasan apa yang mereka kerjakan. Bagi orang yang beralasan, Allah kata tempat mereka adalah neraka jahannam. Ka'ab bin Malik dapat keampunan Allah. 3 orang. Wa kunna ayyuha thalathah alladhina khallafna an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina halafu fabaya'ahum wastaghfir lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu fihi falidhalika qala Allah azza wa jalla wa 'ala thalathati alladhina khulifu wa laysa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana alladhi dhakara mimma khallafana bitakhlifina anil ghazw wa innama huwa amman khalafa lahu wa'tadhara ilaihi faqabila minhu. Jadi kata Ka'ab bin Malik, 3 orang yang khulifu ni yang tertinggal. Bukanlah maksud tertinggal tu kami tertinggal perang, tapi yang dimaksudkan ialah tertinggal istighfar. Maknanya ditangguhkan bagi mereka. Orang lain Nabi terima, Nabi istighfar. Nabi terima, Nabi istighfar. Tapi dia ni Nabi tak istighfar. Dia ditangguhkan urusan mereka, sehingga Allah Ta'ala sendiri yang mengampunkan, menurunkan ayat mengampunkan mereka. Allahu Akbar. Hadza hadithun sahih. Panjang hadis ni, tapi ini adalah hadis yang sahih, yang sabit, muttafaqun ala sihhati, yang disepakati kesahihannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita taubat seperti taubatnya Ka'ab bin Malik.
dan Allah menerima taubat kita, dan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang benar dalam taubatnya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Adilah cerita panjang ini, kita kena sambung besok hari pula. Dalam perintah bercakap benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya bercakap benar. Insya-Allah kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.